Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qad sallallahu sirrah. Peringkat apa tu? Dan ada pun makna khauf situ. Dan ada pun makna khauf, maka iaitu ibarat daripada kecut hati, gentar segala anggota daripada melihat akan luas pemerintahan Allah Ta'ala, kuasanya, kekerasannya, ketinggiannya, kebesarannya. Atau mana khauf, mana semua dipanggil amrun qalbiyun, semua benda dalam kan. Ya, kalau dia kuat lagi dipanggil apa? Qabat. Ini peringkat tasawuf, dia peringkat mubtadi, mutawasid dan muntahi. Di kitab ni peringkat mubtadi dan mana khauf dengan mana satu sifat qalbi dia tu, kegerunan dia dengan Allah Ta'ala. Ibarat daripada kecut hati, rasa takut, gentar, ya, segala anggota dia melihat melihat dengan mana memandang dalaman dia akan luas pemerintahan Tuhan. Maknanya pandangan dia telah tembus ke dalam, ya, kuasanya, kekerasan dia dan ketinggian dia, kebesaran dia, masya-Allah. Benda tu dah apa? Boleh mengusik kalbi dia, ya, atau berubah segala tabiat anggotanya, ya, dan lemah ia daripada kecut hati dan gemetar ia ketika ingat ia akan haibah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila terbuka dia kalbi dia tadi dan pancaran nur daripada Ta'ala, dia akan rasa benda tu, ya. Itu dipanggil intibah. Warid kalau dipanggil apa? Warid al-intibah. Pum, dia mula sedar. Warid yang pertama. Warid yang kedua dia panggil warid al-iqbal. Bila kejutan tu ada, baru dia menghadap. Bila menghadap, baru dipanggil warid al-wisal, baru warid usul. Itu tiga peringkat. Sini kejutan tu ada, ya. Sampai-sampai pada anggota luar pun kadang berlakon dan kadang-kadang setengah zikir terdekat tanpa terbaging di zikir. Ya. Si Abdul Qadir Jalani dia tak kenal dan, ya, dia pernah bawa dia zikir sampai pingsan pada dia. Ada yang jalan terus pada dia. Kalau ke tempat kita terperanjat orang-orang. Dia panggil jazbah, jazbah. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan menarik akan kalbi. Sebab tu bila sentapan kalbi jazbah berlaku habis, syaitan pun terpelanting, nafsu pun terpelanting. Bila ada injizab, pum, tuan gentak. Ya. Tukang sihir Fir'aun tu kapi tu, tuan sentap terus beriman terus. Ya, terus beriman terus. Terus dia tak nampak Fir'aun. Fir'aun siapa tak kenal dan, ya, hilang Fir'aun bila jazbah tu berlaku. Pum, amantu billah. Habis. Ya. Tu anggota dia pergi. Tuan-tuan kalau ada rasa tuan, ya, kau tengok bola kan, ya, final Malaysia menang, masuk gol macam tuan, ada kena nampak aku kita senyap macam ragu dengar aku? Tak ada. Kadang-kadang terangkat tangan. Dia tak perasan tu, ya, tangan dia tak perasan. Dia panggil apa? Tawallud. Tawallud batin dia tadi, kalbi tu. Itu disebut dalam syarah Mabasul Asliyah. Bila orang tanya benda ni, dia tanya macam Wahabi tanya. Zaman Rasulullah berlaku tak benda ni? Dia tak ada cerita lain. Zaman Rasulullah berlaku tak? Maka ulama tu jawab dua patah kan, ya. Dia kata humul mutahharun. Habis tu jawapan dia. Humul mutahharun. Sahabat ni golongan mutahharun nak sama kita. Oh, jangan, jauh. Sahabat ni ibarat orang duduk di dalam kota bandar yang sangat maju. Rumah-rumah flat sampai 100 tingkat biasa ya. Dia naik lift, cum, tak ada rasa lagi. Kita bawa jakun di rimba yang pakai cawat tu naik lift, melawung dia kan tuan. Itu maksud dia. Dia tak pernah rasa, tiba terasa tu sentap kalbi ni tuan, ya. Tu maksud jazbah, tarikan. Atau berubah segala tabiat anggotanya, ya, dan lemah ia daripada kecut hati dan gemetar pada ketika ingat ia akan haibah. Sebab tu bila dizikir-zikir tak terasa, bila tuan buka tu Allah, kadang dia menjerit tu, oh, macam-macam bunyi. Itu peringkat awal. Sebab apa? Nur tu bila masuk dengan dia yang sedang lalai, memang ada dia punya apa? Gegaran dia tadi. Tapi bila dia tamakun dah apa, biasa. Kadang-kadang tengok murid zikir ya, mursyid saja, sebab dia dah tamakun, dia lain, ya. Dia duduk, dia kekal dengan qalbi dia dengan Tuhan, ya. Itu biasa tu. Firman Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang gerun, tu
Adapun mereka yang takut, yang gerun ia akan Tuhannya, dan menegak ia nafsunya daripada cenderung pada barang yang disukainya. Ini prosesnya. Proses ini yang dilakukan. Ya, tanam sampai kita kenal gerun. Gerun tak akan berlaku, mahabbah tak akan berlaku, melainkan dia kenal. Kan? Dia duduk di bandar, tak pernah dengar nama ular tedung. Tak pernah dengar. Tuan kata tengok, dengar pun tak ada. Kita bawa dia dalam hutan, kalau ular tedung bangun nak patut dia lari kan. Kita akan lari. Dia terpunya, cantik ni, apa benda ni? Rupa kawan nak batu. Berlainan kalau dia kenal nampak sak dia dah bongkar lagi dah. Bahkan ular tedung berkokok macam ayam kokok pun dia kenal. Ni kokok ular tedung ni, buat dia kenal. Bila kenal pun datang haibah gerun. Kalau tak kenal, dia tak kenal. Bahkan bila kuat haibah tu menyebabkan proses tu kan dia berubah kan. Dia kenal gima tu kan garang. Dia berjalan ni di hutan, tiba-tiba tersempak dengan gima. Dia nak lari tak ada pokok, sebatang pokok je ada ni. Tapi pokok nibung dia panjat tuan-tuan bawah atas. Pokok nibung dia panjat bawah atas. Tak ada rasa. Duri cocok dia tak rasa kan. Bila gima terlari dia turun balik baru dia merang. Aduh, bisa kan. Itu maknanya rohani punya mainan tuan-tuan. Bila kuat disentap tu lain macam. Ya, dihilang yang lain. Tu banyak proses dan itu pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Qub qalbi itu dia sentap. Itu kelazatan dia luar biasa sehingga dihilang yang lain. Ya, keperasanan yang lain itu tenggelam apabila dipancarkan keperasanan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu hebat tuan-tuan ni. Jamal Yusuf dia habis tak? Ya, Nabi Yusuf punya jamal cantik tu, potong tangan pun tak berasa. Setengah ulama dan tafsir kata pengsan pun ada. Itu pun jamal Yusuf. Jamalullah macam mana dia tak jadi? Memang tenggelam habis kan, confirm. Ya, itulah kedudukan arif billah dan bila dapat jamal bau sah, dia bersifat dengan zuhud dan sebagainya. Memang dia takkan paling lain lah. Ya, dah dapat seronok paling tinggi, mana dia paling makhluk dan ni. Itu dia usahakan supaya terbuka hijab qalbi dan ni. Dan ada pun mereka yang takut ia akan Tuhannya, dan menegak ia nafsunya daripada cenderung. Ya, sebab tu tegak kena blok nafsu dan sebab dia penghalang hijab. Khuruju minan nafs ya ni'matul uzma. Fa innahu hijabun bainallah bainak. Ya, sebab dia hijab antara kita dengan Tuhan. Sebab tu bila keluar daripada nafsu dipanggil nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar bila kita boleh padamkan kehendak nafsu. Di situ akan dihadiahkan oleh Ta'ala kemanisan dengan dia. Ya, yang tu di luar biasa dia akan dapat tuan-tuan. Cenderung kepada barang yang disukai akan dia, maka bahawasanya syurga itulah tempat berkekalan. Ya, tu. Jadi makna syurga ada apa? Dua kan? Sana dengan sini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun, letak gerun haibah. Dua, syurga akhirat satu, di dunia satu. Apa? Jannatul ma'rifah. Ya, makrifat dengan Tuhan itu dipanggil Jannatul Ma'rifah. Yang besar ni dia cari tuan ni sebelum padam. Ya, Tuhan Muhammad kata madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badada. Ya, madzal ladzi wajada man faqada, apakah kehasilan hidup seorang sampai 100 tahun umur misalnya ni? Mazal ladzi wajada man faqadak ay faqada syuhudak, sampai dia habis umur tak jejak makam syuhud dengan Tuhan. Rugi betul. Tu dalam hadis sahih kata anta budallah ka'annaka tara, tu makam musyahadah tu. Ya, sebaliknya wa man ladzi faqada man wajadak, apakah keluputan orang yang ada ini benda? Wajada ay wajada syuhudak. Ni kalau dapat mutiara besar. Ya, berjaya dah hidup insan bila dia dapat mahkota musyahadah akan Allah Ta'ala. Ya, itu dia. Maka itu ibarat daripada tuntut hasil suatu yang disukai, dan lagi kepujian pada syarak daripada Allah Ta'ala akan sebagai tuntut yang berkekalan itu, atau tuntut ia daripada bahawa dijauh akan dia daripadanya suatu yang dibenci akan dia. Itu mana apa? Khauf. Iaitu mana ar-raja. Ini menuntut satu benda yang disukai, yang boleh menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menuntut supaya dijauhkan benda yang dibenci oleh Ta'ala. Dan satu lagi firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat yang kita baca malam Jumaat, siang Jumaat sunat baca kan, hadis sahih.
Maka barang siapa harap akan bertemu dengan Tuhannya, banyak ayat Quran rupa 8 yarju, ya, mana harap liqa akan Tuhan, hendaklah ia beramal akan amal yang saleh. Ya, kalau nak bertemu dia kena beramal saleh. Kemudian tafsiran apa amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia sekutukan dengan ibadatnya akan Tuhan itu akan seorang yang lain daripadanya. Ahad nakirah kan, mana umum, tak kira dia sekutukan dengan syurga ke dengan neraka ke, tak. Man ibadat maknanya betul-betul lillahi ta'ala, tidak memandang kepada yang lain. Nah, itu dia. Ini nikmat paling besar ni. Nikmat paling besar di akhirat, liqa. Tuhan tajalikan wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan dia melihat. Bila kaifin walan hisar, tidak ada kafiat yang serupa makhluk. Dia tetap dasar dia laisa kamisi syai'. Penglihatan yang sangat dahsyat, nikmat yang paling besar di sana. Dalam hadis kan Tuhan tes. Dibagi satu nikmat syurga, masya-Allah tuan-tuan, hebat tak hebat kan? Dia rasa tu paling besar. Ya. Tuhan datang round kedua tunjuk yang lain pula. Dia naik yang lain lagi. Sebab nikmat sana dia tarakir, dia naik. Makin hebat, makin hebat, makin hebat. Ya, last kali Tuhan janji, lepas ni jangan minta. Tak nak Tuhan, yang ni cukup dapat. Tuhan tunjuk lain dia nak lagi. Lala Tuhan buka. Pum, dia Tuhan buka aje, habis dah. Lepas dibuka aje, mana Tuhan dia melihat dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan yang tidak ada tasyabuh sedikit pun dengan makhluk. Dengan cara yang sangat, ya, sangat sempurna, masya-Allah. Tuhan tanya nak lagi, tak nak. Maksudnya nikmat penghujung ialah ru'yah, terbuka dengan Tuhan. Maka kalau di syurga sana begitu, di dunia pun macam juga, musyahadah itu terbuka, ya. Tapi cara di dunia cara dunia, di akhirat cara dia, ya. Maknanya makam yang paling besar, nikmat paling besar apa? Itulah terbuka kita dengan Allah Ta'ala. Betul Ibn Ta'ala kata apa? Ya. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiru innamal iktirabi wa syuhudi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiru innama liwujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Itulah dia kesimpulan tadi. Ulama sufi buat daripada nas Quran hadis, dibuat rumusan nikmat. Walau macam mana banyak nikmat pun sebenarnya apa? Bila terbuka engkau dengan Tuhan. Azab, macam mana hebat azab, problem macam mana besar, tak kecil. Sebenar-benar azab di dunia bila engkau terhijab dengan Allah. Habis. Jadi sebab azab ialah hijab, sempurna nikmat ialah terbuka. Ya, itu dan cari jalan musyahadah. Samir wala tazar zakiran maut tipanisianuhu dhalal. Sensing tangan baju kamu. Mana bersungguh-sungguh. Ya, sakit-baki umur kita ni kita sungguh-sungguh. Riyadhah mujahadah minta Tuhan buka. Terbuka aja mana dimasuk dalam makam musyahadah. Ada panggil makamul ihsan, ya. Tamam tu, sempurna tu. Habis. Dan ada pun az-zuhdu, maka ibarat daripada meninggalkan akan dunia. Ya, zuhud ada yang zahir dan batin, akan dibahas belakang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma sayyidina alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.